Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini Taliban, ini biadab yang bertua. Memang kurang ajar, ini bawa mata layak dulu sini. Something, what you want? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat pihak yang bertanggungjawab atas kerugian ditanggung negara akibat rasuah. Beliau berkata selain SPRM, agensi lain yang diarahkan termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil apa saja langkah mengikut jalur perundangan untuk bertindak. Kita kena suarakan rasuah tetapi saya tidak boleh berikan petunjuk satu persatu melainkan arahan umum kerana ada orang-orang diketahui rasuah berbilion. Dah puluh tahun tapi selamat tidak berani disentuh sesiapa. Apa erti negara, kekuatan undang-undang kalau kita minta polis LHDN ambil tindakan di bawah tapi yang di atas itu terlepas dan kumpulan harta itu puluh-puluh bilion ringgit. Itu sebab maka saya bagi arahan umum dan saya harap rakyat tak kira parti, tak kira kaum bagi sokongan terhadap tindakan ini, katanya selepas menghadiri program Aidilfitri Malaysia Madani at Dataran Merdeka di Kuala Lumpur hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan khusus bagi mencari pihak terlibat kes rasuah berikutan statistik dikeluarkan MA Research iaitu Malaysia dianggarkan berdepan dengan jumlah kerugian sebanyak 4.5 trilion ringgit dalam tempoh 26 tahun disebabkan rasuah dan ketirisan. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata jumlah kerugian sebenar belum dapat dipastikan oleh itu, kerajaan kekal dengan keputusan dasar untuk memerangi rasuah walaupun menerima serangan dan tentangan kelompok yang korup. Saya jadikan ini sebagai suatu keputusan dasar yang sangat serius walaupun mendapat serangan ataupun percubaan kelompok-kelompok terutama yang kaya tak apa tapi yang korup, yang harta berbilion-bilion di dalam dan luar negara, yang menyoroknya, itu mereka nampaknya kumpul kekuatan untuk lawan. Saya sudah ambil satu keputusan dan tekad masalah Malaysia ini mesti diselamatkan daripada penyakau-penyakau ini dan ini memerlukan tekad politik yang jelas, yang tegas. Bukan soal kaum, bukan soal penganut agama berbeza, ini soal karakter, soal akhlak, soal nilai. Walaupun dipermainkan, saya faham masalah ini dan kita mahu rakyat faham dan bersama menyerang dan menghentikan rasuah, katanya. Program Aidilfitri Malaysia Madani Tanda at Dataran Merdeka yang dianjurkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bersama gabungan masjid dan surau Jumaat di wilayah-wilayah persekutuan serta Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP itu menghimpunkan 120 masjid dan surau terpilih bagi menyediakan gerai jamuan dalam menyantuni tetamu daripada pelbagai lapisan masyarakat. Program itu turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dari Muhammad Naim Mokhtar, Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Kamarul Zaman Mat Saleh dan Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail. Berita selanjutnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah berjaya mendapatkan semula kira-kira 29 bilion ringgit melibatkan dana yang dicuri dari syarikat pelaburan negara 1 Malaysia Development Berhad 1 MDB. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya masih mengalami defisit sebanyak 30% daripada keseluruhan 42 bilion ringgit dana tersebut. Pemulihan sedang berjalan. Kami masih banyak yang perlu dipulihkan di seluruh dunia terutamanya di Switzerland. Kami telah mendapatkan semula kira-kira 29 bilion ringgit tetapi kami berada dalam defisit kira-kira 30% daripada jumlah 42 bilion ringgit, katanya yang dipetik dari laporan NST hari ini. Azam yang bersara telah dilantik semula mengetuai Suruhanjaya itu selama setahun lagi mulai esok. Memetik laporan itu, Azam turut tidak bersetuju SPRM menerima penyelesaian daripada ahli perniagaan yang dikaitkan dengan skandal 1 MDB Low Taik Jo atau Jo Lau. Peguam negara sebelum ini menolak tawarannya. Saya juga tidak bersetuju dengan penyelesaian itu. Saya rasa kerosakan yang dia lakukan kepada negara ini terlalu banyak, katanya ketika mengulas mengenai perkembangan pemburuan Jo Lau. Dalam pada itu, Azam enggan mengulas mengenai usaha pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ia adalah hak prerogatif raja untuk memutuskan pengampunan baginda, jadi saya tidak boleh mengulas banyak mengenainya, ujarnya.
mengenai tindakan SPRM menjadikan beberapa suspek sebagai saksi, antaranya Datuk Rizal Mansor iaitu pembantu kepada Datin Seri Rosmah Mansor. Beliau menjelaskan pendakwa raya mempunyai hak perlembagaan untuk mendakwa atau tidak mendakwa tertuduh. Jelasnya, pendakwa raya mempunyai hak prerogatif untuk menarik balik pertuduhan terhadap tertuduh supaya mereka boleh digunakan sebagai saksi untuk mengukuhkan kes. Saya adalah seorang pendakwa selama 12 tahun dan sebagai seorang pendakwa raya, anda akan menghargai langkah untuk membuktikan kes di luar keraguan munasabah dan mendapatkan sabitan. Di negara lain, seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom, perjanjian pendakwaan tertunda (DPA) digunakan untuk merundingkan penyelesaian dan bukannya mendakwa pihak yang dituduh di mahkamah. Terdapat banyak kes besar yang menggunakan DPA, seperti skandal Boeing dan Airbus France, ujarnya sambil menambah SPRM juga menceburi bidang itu dengan melihat undang-undang liabiliti korporatnya. Namun jelas beliau pada masa ini, SPRM mempunyai peruntukan di bawah Akta SPRM dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram untuk kehilangan hasil haram dan mendapatkannya melalui cara yang sah serta mengenakan hukuman dengan cara kompaun. Di sisi lain, seorang pengarah syarikat bergelar Datuk Seri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di sini hari ini atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM15 juta bagi mendapatkan projek milik agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN antara Jun dan Julai 2021. Datuk Seri Sim Chu Tiam, 53, didakwa meminta suapan wang berjumlah RM15 juta daripada pengarah urusan Asia Coding Center Sendirian Berhad, Hep Kim Hong melalui Syed Abu Zafran Syed Ahmad. Ia sebagai dorongan untuk seorang pegawai Badan Awam, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang ketika itu Menteri Dalam Negeri membantu Asia Coding Center untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi-agensi di bawah KDN. Chu Tiam juga berdepan 3 lagi pertuduhan menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM15 juta daripada individu sama, Haib, sebagai dorongan untuk Hamzah melakukan perkara serupa, lapor bernama. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Pejabat Syaas Holdings dan di kawasan letak kereta di Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1 di sini antara Jun 2021 dan 30 Julai 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 16A, B Akta Suruhanjaya Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib berkata jika mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin, pendakwaan mencadangkan jaminan RM1 juta dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah selain melaporkan diri sebulan sekali di Pejabat SPRM Kuala Lumpur. Peguam Lau Wei Lok yang mewakili tertuduh tidak membantah syarat tambahan dan wang jaminan yang dicadangkan oleh pihak pendakwaan serta memberitahu mahkamah anak guamnya akan membayar wang jaminan itu hari ini. Hakim Rozina Ayop membenarkan tertuduh diikat jamin RM1 juta dengan seorang penjamin bagi keempat-empat pertuduhan beserta syarat tambahan dikemukakan pendakwaan selain tertuduh turut disenarai hitam dari keluar negara kecuali dengan kebenaran mahkamah sehingga pelupusan kes. Mahkamah menetapkan 14 Jun untuk sebutan semula kes.